Selamat pagi, saya ucapkan kepada Madam dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kami, kumpulan 9 yang terdiri daripada 5 ahli iaitu Su Xingchen, Li Zijian, Hang Yishen, Elijah Cheung-shen dan saya, Vanessa Rifili, akan membentangkan bahagian 14 dan 15 dari Akta Pendidikan 1996. Dalam Akta Pendidikan 1996 ini, iaitu bahagian 14, menerangkan tentang kesalahan dan penalti yang berkenaan dengan institusi pendidikan. Terdapat 8 komponen yang berada di bawah bahagian 14 ini. Terusnya saya akan sambung Kesalahan section dan penalti berhubung 181 dengan hingga pendaftaran institusi pendidikan, kesalahan dan penalti berhubung dengan pendaftaran guru, kesalahan dan penalti berhubung dengan nazir, penalti am, kuasa untuk menyiasat, kuasa untuk masuk tanpa warrant, memulakan dan menjalankan pendakwaan, dan yang ke-8, kuasa untuk mengkompaun kesalahan. Di bawah kesalahan dan penalti berhubung dengan institusi pendidikan ini, ia menerangkan tentang kesalahan dan penalti yang berkenaan dengan pendaftaran sesebuah institusi pendidikan. Jika kita lihat pada bahagian 132, 1, ia menyatakan bahawa mana-mana orang lain yang bertanggungjawab ke atas pengurusan sesuatu institusi pendidikan membuat kenyataan yang palsu atau mengelirukan dalam mempromosi sesuatu institusi pendidikan, itu adalah melakukan sesuatu kesalahan. Dan jika disabit bersalah, dia boleh dikena denda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Bahagian 2E pula menerangkan tentang kesalahan apabila seseorang itu dia tahu bahawa kenyataan yang dia nyatakan tersebut adalah salah atau palsu, tetapi dia sengaja untuk menyembunyikannya bagi kepentingan dirinya. Contohnya, seseorang yang ingin mendaftar sebuah institusi pendidikan sekolah swasta, ia menyembunyikan kenyataan tentang sijilnya atau membuat sijil palsu. Maka, jika Kementerian Pendidikan Malaysia mendapati bahawa ia melakukan kesalahan semasa dia memohon untuk mendaftar institusi tersebut, Kementerian Pendidikan Malaysia berhak untuk mengambil tindakan terhadapnya. Bahagian 2B pula menerangkan tentang tindakan seseorang menghalang ataupun mengendalikan ketua pendaftar, pegawai awam atau pegawai polis dalam menjalankan kuasa yang diberikan kepada pegawai itu. Ia menghalang pihak berkuasa daripada mengambil tindakan terhadap sekolahnya. Contohnya, jika berlaku apa-apa kesalahan seperti kes pergaduhan ataupun pembunuhan di kawasan sekolah, tetapi pihak sekolah menutup pagar untuk menghalang pihak polis untuk melakukan penyiasatan, maka itu merupakan suatu kesalahan. 2C pula, ia menerangkan bahawa apabila sesebuah institusi pendidikan tersebut enggan bekerjasama beri maklumat kepada pihak berkuasa apabila perlu. Contohnya memberi maklumat yang palsu atau menyembunyikan maklumat-maklumat yang penting berkenaan dengan sesuatu kes dalam sekolah. Ia juga merupakan sesuatu yang salah. Bahagian 2D pula menerangkan bahawa sebagai pengerusi lembaga pengelola, sesuatu institusi pendidikan melanggar subsection 94(1). Jika kita lihat pada bahagian 2 itulah, pengerusi atau pengelola yang bertanggungjawab membenarkan seseorang yang tidak berdaftar untuk bertugas sebagai pengelola atau bertanggungjawab ke atas pengurusan institusi pendidikan tersebut. Ia juga merupakan suatu kesalahan. Pada bahagian 2F pula, kita melihat seseorang itu bertindak sebagai pengelola atau pekerja di institusi pendidikan yang tidak didaftar di bawah akta ini. Seseorang yang bekerja di bawah institusi pendidikan yang tidak berdaftar juga boleh disabit kesalahan. Begitu juga dengan yang diterangkan pada bahagian 2G. Pada bahagian ini juga, ia juga menerangkan tentang kesalahan di bawah pendaftaran institusi pendidikan, di mana sebagai pengerusi lembaga pengelola atau sebagai orang yang bertanggung jawab ke atas pengurusan sesuatu institusi pendidikan tidak menyebabkan salinan perakuan pendaftaran institusi pendidikan itu dipamerkan mengikut subsection 82(2) dalam kurungan 2. Ini bermaksud seseorang, contohnya guru besar, dia tidak menggantung sijil pendaftaran sekolah tersebut di pejabat amnya. Itu juga merupakan sesuatu kesalahan besar. Kita lihat pada yang kedua, kesalahan dan penalti berhubung pendaftaran guru di bawah bahagian 133. Pendaftaran guru ini, kita lihat 133(1), ia menyatakan bahawa seseorang yang semasa membuat permohonan untuk didaftar sebagai guru atau selainnya bagi maksud mendorong ketua pendaftar menjalankan atau tidak menjalankan kuasa di bawah akta ini, membuat apa-apa pernyataan yang dia ketahui adalah palsu atau yang dia tidak percaya adalah benar, atau dengan sengaja mendiamkan apa-apa fakta yang material atau memberikan apa-apa maklumat yang mengelirukan. Di sini apakah maksudnya? Sebenarnya, secara ringkasnya, ia menjelaskan bahawa seseorang ketika dia ingin mendaftar sebagai seorang guru yang berdaftar, dia menyatakan maklumat yang palsu. Contohnya, dia memalsukan sijil kelayakannya. Maka itu juga merupakan suatu kesalahan dan dia boleh ditarik balik hak pendaftaran tersebut dan dikenakan tindakan.
Kita lihat pada bahagian 2G, sebagai guru berdaftar tidak membuat laporan kepada ketua pendaftar mengikut Seksyen 136, boleh apabila disabitkan atas satu kesalahan di bawah perenggan B atau E, didenda tidak melebihi RM10,000. Okey, kita lihat bahagian B dan E. Apakah kesalahan yang dimaksudkan itu? Yang dia akan didenda, boleh didenda tidak melebihi RM10,000, iaitu menyebabkan atau membenarkan seseorang mengambil kerja sebagai guru walaupun dia tidak berdaftar. Selain itu, ia membenarkan atau mengambil kerja seorang guru berdaftar mengajar di suatu institusi pendidikan dengan melanggar mana-mana syarat yang berhubung dengan guru itu yang dikenakan di bawah Seksyen 109 atau menyebabkan, membenarkan atau mengambil kerja pemegang permis mengajar yang dikeluarkan di bawah Seksyen 114 untuk mengajar selain daripada mengikut syarat yang dikenakan oleh pemilik itu. Jika kita lihat lagi kesalahan berkaitan dengan pendaftaran guru yang akan dikenakan denda tidak melebihi RM5,000, iaitu A, C, D, dan G. Kita lihat pada bahagian A, iaitu bertindak sebagai guru di suatu institusi pendidikan dengan melanggar subsection 103(1). Yang bahagian C pula, ia bertindak sebagai guru di suatu institusi pendidikan yang tidak berdaftar. Hati-hati ya, kalau ingin berkhidmat di sebuah institusi pendidikan, pastikan institusi yang anda berkhidmat itu berdaftar. Kalau tidak, anda boleh dikenakan denda tidak melebihi RM5,000. Dan bahagian D pula, kita lihat sebagai guru berdaftar mengajar di suatu institusi pendidikan dengan melanggar mana-mana syarat yang dikenakan di bawah Seksyen 114. Ini maksud seseorang guru yang berdaftar tersebut, dia bekerja di bawah institusi pendidikan yang melanggar peraturan di bawah Seksyen 114, maka dia juga layak atau boleh dikenakan tindakan didenda tidak melebihi RM5,000. Kita lihat bahagian F pula yang terakhir. Baik, terima kasih Vanessa. Sekarang saya akan terus membentangkan seksyen yang seterusnya, yaitu seksyen 134 di bawah kesalahan dan penalti di bawah Akta 550. So, sekarang saya akan membentangkan seksyen yang seterusnya, yaitu 134 yang berkaitan dengan kesalahan dan penalti berhubungan dengan najil. Kesalahan ini dia menjelaskan sekiranya seseorang guru yang menghalang atau menggenderakan ketua najil atau najil sekolah lah dalam menjalankan mana-mana kuasa yang diberikan oleh seksyen ini. Dan sekiranya seseorang guru yang enggan mengemukakan sebarang maklumat tentang dokumen pengajaran, seperti guru tersebut tidak menyediakan jadual waktu, tidak menyediakan sukatan pelajaran, tidak menyediakan bahan, tidak menyediakan dokumen, RPH atau apa-apapun lah dengan dokumen, boleh disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 134. Dan seterusnya ada maklumat satu lagi, iaitu yang guru tersebut beliau memberikan maklumat yang palsu. Di sini bermaksud guru tersebut dia sudah tahu benda itu adalah benar atau palsu lah, palsu, tetapi dia menyebarkan maklumat palsu kepada orang lain. Ini boleh disalahkan di bawah Seksyen 134. Baik, seterusnya saya akan sambung kepada Seksyen 135. 135 ini dia menjelaskan tentang penaltian tentang Akta 550. Akta 550 dia sebenarnya dia berkaitan dengan kurikulum. Ini bermakna dia mengatakan seseorang guru yang tidak melaksanakan kurikulum, dia boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan tidak melebihi 6 bulan. Sekiranya seseorang guru tidak melaksanakan apa-apa tentang kurikulum di sekolah. Dan seterusnya adalah Seksyen 136. Seksyen ini dia menjelaskan bahawa siapa ada kuasa untuk menyiasat kes-kes yang berlaku di atas tersebut sekiranya seseorang guru telah melakukan kesalahan yang dinyatakan di atas. Maka seksyen ini
dia mengatakan siapa ada kuasa adalah ketua pendaftar atau dikenali sebagai seorang pegawai awam lah, yang ada kuasa untuk menyiasat, untuk menyiasat kes-kes yang berlaku oleh seseorang guru lah. Dan ketua pendaftar atau pegawai, mereka hendaklah menyiasat secara bertulis. Mereka mestilah menulis dalam kertas dan menyiasat dengan teliti lah kepada guru-guru tersebut. Dan bukan sahaja untuk ketua pendaftar, di sini dia juga menyatakan bahawa pegawai polis yang berpangkat tidak rendah daripada inspektor pun boleh menyiasat tentang kesalahan inilah yang telah dilakukan oleh guru. Dan yang pegawai polis ini haruslah berhubung dengan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mendapatkan maklumat dan menyiasatlah tentang maklumat yang sebenarnya yang berlaku di sekolah sekiranya mereka tidak menjalankan tanggungjawab sebagai seorang penjawat awam. Itu saja daripada saya, Elijah. Sekian, terima kasih, dan saya akan serahkan kepada pembentangan yang seterusnya. Seterusnya, saya akan mengkongsikan session 137, 138, 139 yang berada di bahagian 14. Mengikut peruntukan session 137, ia membolehkan individu seperti yang tercatat di dalam session 136 yang dijelaskan oleh Elijah tadi untuk memasuki mana-mana permis tanpa waran untuk menjalankan tugas pensiasatan. Bagi peruntukan session 138 pula, ia membolehkan ketua pendaftar atau pegawai awam atau pegawai polis seperti yang dinyatakan dalam session 136 untuk memulakan dan menjalankan pendakwaan berkenaan suatu kesalahan atau mana-mana peraturan yang dibuat di dalam Akta Pendidikan ini. Sementara itu, Session 139 pula telah memperuntukkan kuasa kepada ketua pendaftar dengan berkenaan bertulis pendakwaan raya untuk mengkompal apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang boleh dihukum oleh Akta Pendidikan 1996. Dan di sinilah perlu ditegaskan bahawa peruntukan seumpamanya tidak wujud di dalam Akta Pendidikan ini. Dengan ini, peruntukan seperti yang didapat dalam session 136 hingga 139 Akta Pendidikan juga menunjukkan perbezaan di antara kedua-dua akta kerana peruntukan seumpamanya tidak wujud di dalam Akta Pelajaran 1961 berbanding dengan Akta Pendidikan 1996. Peruntukan tersebut merupakan sesuatu yang baru dalam pengurusan sistem pendidikan negara, khususnya untuk memastikan peraturan-peraturan yang dibuat di bawah akta ini dipatuhi. Secara rumusnya, dapat dilihatkan bahawa session-session untuk 136 hingga 139 ini akan membolehkan mereka yang bertanggungjawab dapat bertindak dengan lebih cepat dan berkesan terhadap pihak-pihak yang melakukan kesalahan di bawah akta ini. Seterusnya, marilah kita lihat kepada bahagian yang 16 yang berkaitan tentang pelbagai. Dalam session 140, penyataan ini mengatakan bahawa hanya individu yang dilantik atau sah menjalankan kuasa seseorang yang telah dilantik di bawah bahagian 2 dalam Akta Pendidikan 1996 ini.
iaitu Ketua Pengarah Pendidikan, Ketua Pendaftaran, Nazir dan Pengarah Peperiksaan. Dan inilah akan dianggap sebagai seorang yang khidmat awam mengikut definisi dalam Kanun Keseksaan. Dengan kata lain, orang tersebut akan dianggap sebagai sebahagian daripada perkhidmatan awam dan akan tertakluk kepada peraturan dan undang-undang yang terkandung dalam Kanun Keseksaan. Kanun Keseksaan atau Akta 1974 ini merupakan satu akta yang digubah bagi membolehkan seseorang ini disesat atau kesakitan jenayah. Maafkan saya. Iaitu daripada saya paskan kepada Syu. Terima kasih. Seterusnya, saya akan sambung Seksyen 141 hingga 143 dalam bahagian 15. Untuk 141 iaitu kehendak tentang premis, ia memastikan bahawa premis institusi pendidikan itu mematuhi apa-apa piawaian ataupun standard yang ditetapkan bagi setiap institusi pendidikan dengan mengambil kira keadaan tapak bangunan yang sedia ada, hal keadaan tertentu yang lain yang menyentuh premis itu. Contohnya bangunan seperti perpustakaan, bilik darjah dan fasiliti-fasiliti tertentu. Dengan itu, menteri boleh mengarahkan, iaitu mengeluarkan satu arahan supaya premis itu mematuhi apa-apa kehendak lain yang ditentukan dalam arahan itu. Seterusnya ialah Seksyen 142, iaitu pendaftaran murid di institusi pendidikan kerajaan atau bantuan kerajaan. Itu dia dalam seksyen ini dia menceritakan tentang kecuali dengan kebenaran pendaftar, seseorang murid yang berdaftar sebagai murid di satu institusi pendidikan kerajaan atau bantuan kerajaan tidak boleh semasa masih berdaftar sedemikian mendaftar di mana-mana institusi pendidikan sedemikian yang lain. Contohnya, seorang pelajar dia telah mendaftar di satu sekolah, lepas tu dia tidak boleh mendaftar lagi di sekolah yang lain. Okay. Untuk Seksyen 143, maksud untuk mengecualikan institusi pendidikan. Iaitu, menteri boleh mengecualikan institusi pendidikan melalui perintah yang disediakan dalam kuartal dengan mengambil kira dua elemen, iaitu demi kepentingan sesuatu institusi pendidikan. Kedua ialah demi kepentingan murid atau awam. Dalam Akta 550 144 nombor dia menjelaskan bahawa menteri berhak membentuk jawatan kuasa khas di bawah akta ini. Seterusnya, jawatan kuasa ini dia boleh terdiri daripada individu yang dilantik oleh menteri dengan tujuan memberi nasihat kepada menteri saja. Kata lain adalah seperti macam penolong, asisten kepada menteri tetapi tidak ada kuasa mewakili menteri untuk membuat keputusan. Tugas utama dia adalah bagi jawatan kuasa khas ini adalah fokus kepada nasihat yang melibatkan hal-hal yang berkaitan dengan institusi pendidikan. Menteri mewakili kebebasan untuk memberikan jawatan kuasa tersebut kuasa yang sesuai. Maksudnya, menteri beliau mempunyai hak memberikan kuasa sesuai kepada jawatan kuasa khas ini, individu ini. Semua atau sebahagian daripada kuasa dinyatakan dalam Seksyen 127. Tetapi bukan mesti ya. Maksudnya kalau menteri ada bagi kuasa untuk menjalankan tugas, maka dapatlah kuasa. Tapi kalau menteri terbagi kuasa, jangan pandai-pandai buat keputusan sendiri. 145 Roman 1 biru tu menjelaskan cara pengiriman notis perintah atau komunikasi kepada pengerusi lembaga pengelola atau individu yang bertanggungjawab di institusi pendidikan terdaftar.
dalam 1A, dia bermaksud penghantaran dapat dilakukan melalui surat yang dialamatkan kepada mereka di alamat terdaftar institusi pendidikan. Selain itu, notis, perintah atau komunikasi juga dapat disampaikan dengan meletakkannya di tempat yang jelas di premis pendidikan yang ditentukan oleh ketua daftar, means bos dia lah. Dalam B, yang ungu-ungu tu, permohonan untuk mendaftarkan institusi pendidikan atau seseorang sebagai guru, pengelola atau pekerja dapat dilakukan oleh seseorang. Maksudnya, seseorang dia boleh menjadi wakil kepada individu lain dalam mendaftarkan institusi pendidikan atau bidang lain juga. Benda yang sama. Lepas tu maksudnya bukan sahajalah jadi guru. Boleh juga seperti guru tuition atau mana-mana lah. Permohonan tersebut dia haruslah disampaikan melalui surat yang dialamatkan kepada individu yang memohon. Seterusnya C. Notis atau komunikasi kepada seseorang guru berdaftar boleh disampaikan melalui surat dan surat itu haruslah dialamatkan kepada institusi pendidikan tempat guru tersebut mengajar. Bukan tempat guru yang mengajar 10 tahun dulu. Kena yang mengajar, surat ini kena hantar kepada guru di tempat sekarang guru itu mengajar, bukan tempat lain. Atau surat dapat dialamatkan ke alamat terakhir yang dilaporkan oleh guru tersebut kepada ketua pendaftar berdasarkan Seksyen 116. Lepas tu 1D. Pemegang permit mengajar yang dikeluarkan di bawah Seksyen 114 boleh menerima notis atau komunikasi melalui surat dan surat tersebut haruslah dialamatkan ke institusi pendidikan tempat permit mengajar tersebut dikeluarkan. Dalam 1E pun, notis atau komunikasi kepada orang selain daripada mereka yang disebutkan dalam perenggan A, seperti yang saya kata, yang biru 1A, B, C dan D, boleh disampaikan melalui surat dengan syaratnya surat tersebut haruslah dialamatkan kepada individu tersebut di tempat tinggalnya yang terakhir diketahui. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.